Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan bincangkan sedikit tentang bab 1 matematik tingkatan 4, iaitu kita akan kaji pembezaan antara ungkapan, fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan tujuan kita kena belajarkan ketiga-tiga ini dan apa yang kita akan belajar untuk setiap bahagian. Jadi semasa bab 1 tingkatan 4 tu, pertama sekali anda akan lihat dahulu ungkapan kuadratik, iaitu kita akan nampak format umum bagi ungkapan kuadratik ni adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan kita perlu tahu A ni semestinya tidak boleh jadi sifar. Sebab kenapa? Kalau A itu sifar, kita tak ada X kuasa 2. Jadi A itu semestinya tak boleh sifar. Jadi kalaulah kita ada AX kuasa 2 sahaja, ini pun sudah kita panggilnya sebagai ungkapan kuadratik. Jadi dalam bahagian ni, kita perlu belajar untuk tentukan nilai A, B, C. Kenapa kita perlu tentukan nilai ABC ni? Sebenarnya kita akan gunakan nilai ABC itu semasa bahagian seterusnya, iaitu fungsi kuadratik. Jadi semasa fungsi kuadratik, apa perbezaan utama tu? Kita akan lihat ada satu perkara rumus, iaitu kita ada fx di depan. Selain daripada fx tu, sebenarnya kita juga boleh gunakan sebarang huruf lah. Jadi huruf yang lain yang biasa digunakan adalah y. Dan sebenarnya fx kita tu adalah y. Jadi kalau kita perhatikan, untuk bahagian ni kita akan belajar tentang lukisan graf lah. Jadi fx tu sebenarnya adalah kita punya paksi y. Jadi di sini kita sebenarnya boleh fahamkan fx tu sebagai kita punya y lah. Dan untuk paksi x tu memang x. Jadi untuk bahagian fungsi kuadratik ni, pertama sekali anda juga belajar tentang hubungan untuk suatu fungsi itu. Dan kenapa hubungan bagi fungsi kuadratik ni adalah banyak kepada satu. Jadi di sini saya pun terangkan jugalah. Jadi untuk sesuatu fungsi itu, anda sebenarnya kena tahu kenapa kita kena belajar hubungan tu. Dalam suatu fungsi itu, kita akan ada input. Input kita itu adalah nilai X. Jadi masuk satu fungsi dan kita akan keluar satu output, iaitu kita punya Y lah. Jadi untuk kita punya lukisan graf tu, kenapa kita perlukan fungsi? Sebab kita perlu ada input dan output. Jadi iaitu semasa kita masukkan satu nilai X tu, kita akan keluar Y. Dan kenapa kita punya fungsi kuadratik ni adalah banyak kepada satu? Di sini saya boleh bagi satu contoh lah. Contohnya saya punya fungsi kuadratik tu X kuasa 2. Dan apabila saya ada input, contohnya satu nombor, saya masukkan 2. Jadi apabila 2 kuasa 2 tu, saya akan keluar 4. Dan pada masa yang sama, kalaulah saya ada negatif 2, kita perhatikan. Kalau negatif 2 masuk X kuasa 2 tu, dia juga akan keluar 4 juga. Iaitu kalau kita kuasa 2 kan negatif 2 ni, negatif-negatif jadi positif. Iaitu kenapa fungsi atau hubungan bagi fungsi kuadratik ni adalah banyak kepada satu. Sebab apabila kita masukkan dua nilai X yang nombornya sama tapi dengan tanda yang berlainan, satu positif, satu negatif, kita tetap akan dapat satu output, iaitu nilai Y yang sama. Jadi semasa bahagian ni anda akan belajar pula apakah impak nilai A, B, C itu kepada bentuk graf. Ingat nilai A itu kalau positif tu adalah senyum. Kalau A positif tu bentuknya senyum. Kalau A itu negatif tu akan jadi muram. Manakala untuk B pula, B itu akan mempengaruhi kedudukan paksi simetri. Kenapa? Sebab dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Itulah kenapa nilai B ini akan mempengaruhi kedudukan paksi simetri. Manakala untuk C pula adalah kita punya pintasan Y. Jadi bahagian ni anda mesti kena tahulah. Dan semasa kita lukiskan graf tu, kalau kita perhatikan macam mana kita dapat perhatikan fungsi kuadratik ni adalah banyak kepada satu. Contohnya saya guna balik saya punya fungsi X kuasa 2. Dan untuk X kuasa 2 tu, kita punya graf tu adalah seperti ni. Jadi jangan bimbang kalau anda tak pandai melukis graf ni. Nanti akhir sekali untuk bab ini, anda semestinya akan belajar macam mana lukiskan graf kuadratik ni. Jadi macam mana kita tahu fungsi kuadratik ni adalah banyak kepada satu. Contohnya kalau tadi saya ada nilai 2 dan negatif 2. Contohnya saya panjangkan di sini. Dan apabila dia naik atas, dia akan bertembung di nilai Y yang sama. Inilah maksud
banyak kepada 1. Dan beza fungsi kuadratik tu dengan persamaan tu sebenarnya macam mana bezakan dua ini adalah kita hanya harus tahu suatu fungsi itu mesti ada input dan output. Maksudnya mesti ada nilai X dan boleh keluarkan nilai Y. Manakala untuk persamaan kuadratik, kita perhatikan dia hanya ada X sahaja dan tak ada nilai Y. Jadi nilai Y itu sudah jadi sifar. Jadi sebenarnya semasa persamaan kuadratik ini, nilai sifar tu maksudnya bahagian ni kita nak cari apa? Kita nak cari punca. Jadi apabila kita ada persamaan kuadratik itu, sebenarnya tujuannya adalah nak cari punca, dan punca itu adalah semasa Y sama dengan sifar. Kenapa Y sama dengan sifar? Sebab semasa punca tu, anda mesti kena tahu punca tu di mana. Punca itu adalah pada bahagian ini, iaitu nilai ini semasa kita punya pintasan X. Jadi semasa pintasan X tu, kita punya Y tu adalah sifar. Itulah kenapa kita perlukan satu persamaan kuadratik untuk kita selesaikan. Dan macam mana kita selesaikan? Kita akan gunakan pemfaktoran di mana kita akan keluarkan dua nilai X. Sebab kenapa dua nilai X? Sebab kita punya daripada tadi fungsi kuadratik itu adalah hubungan banyak kepada satu. Jadi setiap fungsi kuadratik itu biasanya akan ada dua nilai X dan kadang-kadang kita akan ada punca yang satu apabila dia hanya sentuh satu titik saja. Jadi ada juga keadaan di mana kita hanya ada satu punca untuk persamaan kuadratik, tapi kebanyakan keadaan tu kita akan ada dua lah. Jadi kita akan faktorkan, lepas tu kita akan ada dua nilai ni. Jadi itulah pembezaan antara ungkapan, fungsi dan persamaan. Jadi di sini saya ulang sekali lagi, apa beza fungsi dan persamaan tu? Untuk suatu fungsi itu dia mesti ada input dan output. Jadi biasanya dia akan ada dua pemboleh ubah dalam satu fungsi itu. Jadi biasanya adalah X dan Y lah untuk kita punya persamaan atau fungsi kuadratik ini. Atau apa-apa fungsi yang sebelum ni, iaitu contohnya fungsi garis lurus tu Y sama dengan MX tambah C, tetap ada X dan Y kalau kita lukiskan graf lah. Manakala untuk persamaan tu biasanya dia akan sama dengan sifar. Jadi begitulah perbezaan antara tiga jenis tu. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk lebih faham tentang bab 1 hingga 4 ni. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.